Dan bersama kita hari ini Dr. Syahsuzan Zakaria, Pengarah Pembangunan Pelajar UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Ya, sihat alhamdulillah. Baik Doktor, bukan saya seorang je, kita bersama dengan Hanif Miswan juga secara atas talian secara virtualnya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Doktor. Baik Doktor, kita memerlukan perbincangan kita kan mungkin daripada pihak UiTM Shah Alam sendiri. Bagaimana tinjauan Doktor melihat keadaan pelajar pada ketika ini? Adakah mereka tertekan? Adakah mereka masih dalam keadaan macam tidak terima keadaan lagi? Bagaimana tinjauan Doktor? Terima kasih Sofia di atas ruang yang diberikan inilah pada UiTM khususnya pada hal pelajar lah. Berdasarkan kepada tinjauan kita di UiTM setakat ini, alhamdulillah, terutamanya dalam tempoh PKPB inilah sekarang kita lihat keadaan pelajar kita baik, semuanya terkawal. Dan untuk makluman Sofia juga, sekarang ni kita ada yang berada di dalam kampus UiTM saja seluruh Malaysia, di 14 kampus UiTM sekarang ni lebih daripada 6,000 pelajar yang mendiami di kolej kediaman saja. Dan lebih daripada 2,000 pelajar yang berada di rumah-rumah sewa ataupun kita panggil sebagai non-resident students lah. Jadi keadaan yang kita lihat sekarang ni alhamdulillah terkawal, semuanya telah pun bersedia sebenarnya untuk melalui proses pembelajaran bagi semester Oktober inilah. Dan alhamdulillah setakat ini kalau kita melihat kepada proses yang mereka akan lalui dalam tempoh PKPB ini khususnya dan juga untuk melalui semester pada semester ini, pengajian pada semester ini, kita lihat tidak ada tekanan, malah staf juga memberi sokongan kepada pelajar-pelajar yang ada. Pejabat-pejabat non-resident di luar juga memberikan sokongan. Kita memberikan ruang kepada pelajar. Sekiranya ada masalah dan sebagainya, mereka boleh rujuk kita untuk kita bantulah. Hanif? Ya, Doktor, apa khabar? Kita bertemu secara maya pada pagi ini. Ya, alhamdulillah. Ya, yang pertama, tahniahlah di atas pelantikan terbaru ini. Saya percaya masih belum terlambat untuk mengucapkan ucapan tahniah ini, Doktor. Terima kasih, Hanif. Saya ada satu persoalan. Mungkin sebab agak ramai juga bilangan yang Doktor beritahu tadi, 6,000 pelajar lebih berada di kampus pada ketika ini. Bagaimana koordinasi di antara pihak kampus, UiTM terutamanya, bersama dengan pelajar dalam memastikan bahawa proses pembelajaran ini? Sebab kita tahu sebelum ini agak mengejutkan dengan proses dalam talian kerana PKP sebelum ini mengejutkan. Sekarang mungkin lebih bersedia, Doktor, dengan fasa terbaru ini. Ya, betul. Hanif, sebab pelajar kita sebenarnya dah berpengalaman semenjak semester lepas lagi. Kita dah melalui pembelajaran secara dalam talian ini semenjak Mac hari itu. Mac 2020 sehinggalah semester Julai, dan semester ini kita bermula lagi dengan kaedah yang sama. Jadi sudah pasti pelajar-pelajar lebih bersedia dan para pensyarah juga lebih bersedia, staf juga lebih memahami keadaan ini. Dan alhamdulillah berdasarkan kepada apa yang kita lihat dalam proses pembelajaran dalam talian ini, setakat ini saya boleh katakan tidak ada masalah di pihak pelajar dan juga di pihak UiTM lah. Baik. Doktor, kita difahamkan ada satu terma ini open distance learning. Jadi pastinya merangkumi bagi semua, sama ada di dalam kampus ataupun di luar dan sebagainya. Jadi untuk memastikan kesemua pelajar, kesemua mahasiswa ini orang kata tidak tertinggal. Orang kata walaupun kita secara virtualnya memang kita berhubung, namun bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka ini betul-betul tangkap apa yang diajar supaya mereka tidak tertinggal, Doktor? Sebenarnya kita amat berterima kasih kepada UiTM khususnya kerana dalam UiTM nak memastikan pelajar-pelajar tidak tertinggal ataupun terlepas daripada mendapat akses pembelajaran ataupun menerima ilmu, maklumat daripada khususnya daripada pensyarah lah yang menyampaikan kuliah secara virtual ini. UiTM sehingga ke hari ini alhamdulillah kita telah menambah lebih daripada, saya boleh katakan, ratusan access point yang baru untuk tambahan Wi-Fi di kolej-kolej kediaman seluruh negara. Jadi ini antara usaha kita lah, usaha UiTM khususnya dalam nak memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak tertekan, pelajar-pelajar tidak menghadapi masalah khususnya dalam melalui proses open and distance learning. Kita banyak platform yang pensyarah gunakan, contoh seperti Google Meet, Zoom, StreamYard, Teams dan sebagainya. Kita memberikan ruang itu seluas-luasnya kepada para pensyarah selagi mereka bersedia ataupun kerana mereka mahu menyampaikan maklumat ini kepada pelajar, memastikan perjalanan kuliah itu berjalan lancar dan pelajar dapat menerima, tidak ada tekanan. Kerana itulah inisiatif UiTM memastikan usaha penambahbaikan Wi-Fi, internet akses ini berterusan. Jadi alhamdulillah setakat ini UiTM sangat-sangat
mengutamakan kepentingan inilah dalam konteks ODL inilah. Alhamdulillah. Pensyarah dan tengah pengajar juga perlu kuat jugalah. Betul. Untuk memberikan sokongan kepada pelajar juga. Betul. Sangat kita sangat-sangat pada masa yang sama kita memahami juga keadaan pelajar. Mungkin ada yang berada di kawasan yang tidak ada akses internet dan sebagainya. Sebab itulah kaedah pembelajaran itu kita kenal sebagai open distance learning. Open itu bermaksud pensyarah boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk memudahkan pelajar. Alhamdulillah. Ya. Hanif? Ya. Sangat menarik, sangat menarik. Dan alang-alang kita dah bicara mengenai pensyarah dan juga tengah pengajar ni. Doktor, saya sangat tertarik nak tahu tentang bagaimana mekanisme pemarkahan itu diberikan kepada pelajar. Dan juga mekanisme KPI kepada pensyarah-pensyarah itu sendiri. Sebab ini cabaran yang sangat berbeza. Sebab sebelum ini mungkin kita dah cakapkan proses pembelajaran dalam talian. Tapi ini sepenuhnya dalam talian, Doktor. Ya, sebenarnya apabila berlakunya pembelajaran ini secara talian sepenuhnya, begitu juga dengan akses library juga berlaku di atas talian secara sepenuhnya, maka di sana ada flexibility kepada para pensyarah, dan setiap pensyarah ataupun fakulti memang dia menyediakan membuat beberapa perubahan lah, khususnya dari sudut memberikan markah dan juga menentukan kaedah penilaian ataupun kita panggil sebagai continuous assessment, penilaian secara berterusan untuk pastikan bahawa elemen-elemen keadaan-keadaan pelajar itu difahami, kita memahami keadaan pelajar, dan pada masa yang sama kita meletakkan bahawa dia tidak berlaku secara fizikal. Jadi perubahan-perubahan ke atas allocation markah tersebut ataupun pemberian markah tersebut ada melalui sedikit perubahanlah di pihak UiTM. Jadi pelajar-pelajar alhamdulillah lah boleh mengikuti dengan baiklah keadaan ini. Saya satu pertanyaan dan persoalan di sini bagi pelajar-pelajar, mungkin bagi jurusan-jurusan tertentu. Saya kurang pasti, mungkin bagi jurusan yang barangkali memerlukan mereka sebelum ini berada di mungkin makmal, bengkel ataupun melihat jurusan yang memerlukan orang kata interaksi tetapi pembelajaran secara berdepan. Face to face learning. Kerana semua banyak aplikasi secara fizikal dan sebagainya. Jadi bagaimana seorang pelajar itu mampu untuk belajar semua itu berdasarkan teori dan percakapan sahaja secara virtual? Ya, sebenarnya sebelum berlakunya COVID inilah di Malaysia khususnya, saya juga tidak pernah mendengar istilah-istilah seperti virtual lab. Contohnya virtual lab. Jadi apabila berlakunya PKP daripada bulan 3 hari itu, kita sudah mula mendengar istilah-istilah sebegini. Yang sebelum ni mungkin kita tidak terfikir, ada virtual lab rupanya ya. Jadi pelajar-pelajar engineering contohnya ataupun pelajar-pelajar yang memerlukan clinical lab dan sebagainya, mereka ada platform-platform yang sebenarnya boleh dilakukan secara virtual. Itu sangat surprise bagi kita yang khususnya saya juga mengajar finance contohnya. Dengan pelajar-pelajar sebelum ni kita menggunakan lab, kita terpaksa menunjukkan transaksi turun naik saham dan sebagainya kepada pelajar. Sekarang ini dia berlaku secara atas talian. Jadi alhamdulillah mereka boleh menerima, dan pensyarah juga kalau sebelum ini tidak IT savvy mungkin pada diri saya, tapi alhamdulillah we learn a lot. Kita dah belajar banyak dalam tempoh sekarang, dan ilmu itu kita anggap sebagai ilmu baru yang tak pernah kita lalui sebelum ini. Alhamdulillah sangat kaya dengan ilmu. Itu antara orang kata sisi lain yang positif juga. Sangat positif. Betul. Hanif? Ya, betul. Sofia, ini satu saya suka IT savvy yang doktor cakapkan tadi. Sebab kita hanya memandang cabaran kepada pelajar je, cabaran kepada pensyarah ni yang berbeza juga kan, doktor kan? Doktor sendiri mungkin bersama dengan rakan-rakan pensyarah yang lain melihat kepada cabaran ini diraikan bagaimana, adakahnya sebagai satu tambahan bebanan ataupun meraikan cabaran sebegini sekali lagi, doktor? Ya, terima kasih Hanif. Sebenarnya kalau kita melihat bebanan itu sebagai bebanan, maka dia akan menjadi bebanan berganda kepada kita. Itu doktor. Ya, betul. Sekiranya kita melihat bebanan itu dalam bentuk peluang ataupun kebaikan, maka kita boleh transform dalam bentuk peluang dan juga kebaikan-kebaikan. Maka dalam konteks saya sebagai pendidik contohnya dan juga sebagai pengarah di bahagian hak pelajar, saya tidak melihat perkara tersebut sebagai satu bebanan kepada saya dan juga kepada kawan-kawan dan juga kepada pelajar. Kerana di sebalik kekangan ataupun kesulitan yang kita hadapi sudah pastinya terkandung hikmah-hikmahnya. Maka di sana seperti yang saya sebut pada Sofia tadilah, apabila kita belajar suatu benda yang baru yang tidak pernah kita belajar sebelum ini, maka itulah sebahagian daripada hikmahnya. Betul. Maka saya contohnya di hak pelajar, apabila pelajar-pelajar merungut dan
mengeluh tidak dapat melaksanakan program-program kelab dan persatuan secara fizikal dan sebagainya, maka kita beralih kepada platform online platform. Maka pelajar boleh melakukan program secara atas talian melalui webinar dan sebagainya. Malah saya melihat apabila ada sesi webinar ini dijalankan, interview bersama dengan pihak-pihak industri dan sebagainya, pelajar rupanya lebih berani untuk tampil di kaca-kaca, di skrin-skrin komputer berbanding di alam maya. Rupanya ini peluang yang telah pun diambil oleh pelajar kita dan saya melihat ini sebagai satu kebaikan lah, satu kelebihan juga kepada kita semua. Doktor, saya takkan tanyakan berkenaan dengan SOP kerana saya faham pastinya UiTM sendiri telah mengambil segala langkah yang perlu untuk memastikan SOP-nya keselamatan pelajar. Tapi apa yang saya risau sebenarnya adalah mungkin setiap pelajar, setiap manusia ini berbeza. Dan pastinya ada yang mungkin menerima dengan baik, ada mungkin yang tertekan ataupun mungkin ingin mendapatkan bantuan dan sebagainya kerana pembelajaran atas talian ini di rumah ataupun di kampus mungkin berbeza bagi semua. Adakah UiTM Shah Alam memberikan antara akses kepada orang kata bantuan secara emosinya kepada pelajar, sama ada pelajar atau pensyarah sendiri? Adakah terdapat itu yang dalam perancangan UiTM sendiri? Kita faham kekangan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar lah. Malah pusat kerjaya dan kaunseling kita sentiasa bersedia sebenarnya membantu pelajar dan juga bilik gerakan utama COVID UiTM juga 24 jam beroperasi di UiTM Shah Alam dan juga di kampus-kampus negeri juga yang kita namakan sebagai JOBN, Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri. Di Shah Alam kita ada JOBSA, Jawatankuasa Operasi Bencana Shah Alam. Jadi kesemua JOBSA maupun JOBN di kampus-kampus ini beroperasi dan sentiasa bersedia untuk menerima panggilan daripada pelajar sekiranya mereka menghadapi masalah. Malah ibu bapa juga mengambil kesempatan di atas ruang yang diberikan ini untuk merujuk sekiranya mereka perlukan apa-apa maklumat dan sebagainya lah untuk diperjelaskan kepada mereka. Jadi alhamdulillah UiTM memang bersedia dan dari sudut emosi pelajar alhamdulillah setakat ini terkawal dan kita merasakan tidak menghadapi masalah besar lah kepada emosi pelajar alhamdulillah setakat ini. Terima kasih doktor. Pastinya UiTM Shah Alam sendiri menjadi contoh yang sangat baik kepada kata menyantuni penuntut ini dalam apa jua aspek sekalipun untuk memastikan kelangsungan pembelajaran dan juga kehidupan mereka di kampus. Betul. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Dr. Shah Suzan Zakaria, Pengarah Pembangunan Pelajar UiTM Shah Alam meluangkan masa. Terima kasih. Hanif nak berterima kasih kepada doktor juga. Ya, doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga, saya ada satu harapan sajalah. Semoga cabaran ini dapat turut diharungi dengan cemerlang oleh semua warga pendidik kan. Sebab kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih. Mereka juga ada satu cabaran yang sangat besar berhadapan dengan pandemik ini. Ya, terima kasih banyak, semuanya insyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi, Hanif. Jumpa lagi insyaAllah.